Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Janet Bennett dalam edisi khas Parlimen 10 Ogos 2020. Berita utama, kerajaan dalam proses akhir untuk memutamatkan komposisi penubuhan Majlis Khas untuk menyemak Perjanjian Malaysia 1963. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Hajah Hanifah Hajar Taib berkata, perkara berhubung penubuhan Majlis Khas tersebut akan dibawa ke Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Majlis Khas ini merupakan forum khusus yang diwujudkan bagi membincangkan serta memantau keseluruhan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 bersama-sama dengan Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak. Selain daripada itu, satu jawatan kuasa bersama di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sarawak telah ditubuhkan bagi membincangkan isu berkaitan minyak dan gas serta pemberian khas. YAB Perdana Menteri telah memberikan mandat kepada YB Menteri Kewangan dan YB Menteri Kanan Kerja Raya bagi membincangkan isu-isu tersebut bersama dengan Kerajaan Negeri Sarawak dan Petronas bagi mencapai penyelesaian secara komersial dengan izin commercial settlement. Semasa menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Batang Lupa, Datuk Seri Hajah Rohani Abdul Karim pada persidangan Dewan Rakyat hari ini, Ahli Parlimen Mukah itu menjelaskan agensi-agensi yang bertanggungjawab mengambil masa 1 hingga 2 tahun untuk melaksanakan keputusan melibat 17 daripada 21 perkara yang telah dibentangkan dalam JKKK MA 63. Berhubung dengan status semasa pelaksanaan 17 daripada 21 perkara yang telah dibentang dalam JKKK MA 63, secara umumnya agensi-agensi yang bertanggungjawab dijangka memerlukan tempoh sekitar 1 hingga 2 tahun untuk melaksanakan keputusan tersebut. Manakala baki 4 perkara yang belum selesai seperti royalti minyak dan bayaran tunai petroleum, mineral minyak dan medan minyak, Akta Laut Wilayah 2012, Akta 750 dan Akta Pelantar Benua 1966, Akta 83 akan diteruskan perbincangan selanjutnya dalam Majlis Khas yang bakal ditubuhkan kelak. Dalam perkembangan lain, Datuk Hajah Hanifah Hajar Taib berkata, kes mahkamah berhubung tuntutan cukai jualan SST Kerajaan Sarawak terhadap Petronas telah selesai. Ia selepas Petronas menarik balik rayuan di Mahkamah Rayuan pada 3 Ogos 2020 terhadap keputusan Mahkamah Tinggi di dalam semakan penghakiman dengan izin judicial review. Dengan penarikan balik rayuan ini, maka bermakna Petronas tidak lagi mempersoalkan kuasa Sarawak untuk mengenakan cukai jualan ke atas produk petroleum. Ini telah disusuli dengan pendaftaran 7 buah syarikat subsidiari Petronas sebagai layak membayar cukai dengan izin taxable persons di bawah Undang-Undang Cukai Jualan Negeri. Memandangkan perkembangan ini, pihak Negeri Sarawak telah menarik balik kes sivil tuntutan bayaran cukai jualan terhadap Petronas di Mahkamah Tinggi pada 5 Ogos 2020 lepas. Dengan ini, maka tiada lagi kes mahkamah di antara Negeri Sarawak dan Petronas. Selanjutnya, Ahli Parlimen Batang Lupa Datuk Seri Hajah Rohani Abdul Karim menyifatkan penyelesaian kes tuntutan cukai jualan SST produk petroleum terhadap Petronas sebagai hadiah besar kepada Kerajaan Sarawak. Sehubungan itu, beliau amat berterima kasih kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana membolehkan perkara tersebut dibincangkan dengan baik agar situasi menang-menang dapat dicapai antara Kerajaan Sarawak dan Petronas. Beliau berkata demikian semasa ditemu ramah UKAS bagi mengulas jawapan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak Datuk Hajah Hanifah Hajar Taib berkenaan penyelesaian komersial untuk tuntutan hak minyak dan gas Kerajaan Sarawak pada persidangan Dewan Rakyat hari ini. Yang berhormat Timbalan Menteri yang menjaga portfolio tugas-tugas khas untuk Sabah dan Sarawak telah menjawab dan telah memaklumkan kepada kita bahawa sekarang ini Petronas telah menarik balik rayuan di Mahkamah Rayuan pada 3 Ogos dan oleh yang demikian dengan penarikan balik rayuan ini maka Petronas tidak lagi mempersoalkan kuasa Sarawak untuk mengenakan cukai jualan ke atas produk petroleum. Beralih ke laporan berikutnya.
Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa memantau keperluan dan menambah baik fasiliti perkhidmatan dari semasa ke semasa. Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Dr. Noor Azim Ghazali berkata, KKM juga sentiasa mencegah kesesakan berlaku dalam premis klinik melalui pelbagai cara dan ia dibuat secara berfasah. Jabatan Kesihatan sentiasa berusaha untuk meningkatkan mutu perkhidmatan kesihatan di semua fasiliti kesihatan, termasuk di klinik kesihatan Bintulu. Pasca Perintah Kawalan Pergerakan, klinik-klinik kesihatan termasuk klinik kesihatan Bintulu telah berusaha untuk mencegah kesesakan berlaku dalam premis klinik melalui pelbagai cara, antaranya mengatur kedatangan ke klinik dengan lebih sistematik, menggunakan sistem tebun janji berperingkat dan memperkenalkan sistem tebun janji melalui kaedah online, panggilan telefon dan juga email bagi semua perkhidmatan yang ditawarkan di klinik. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing mengenai masalah kekurangan mesin hemodialisis di Bintulu semasa persidangan Dewan Rakyat hari ini. Tambahnya, pihak kementerian akan mengambil tindakan dan perhatian dengan lebih serius sekiranya masih banyak pesakit di bahagian Bintulu yang memerlukan bantuan. Kerajaan begitu prihatin tentang masalah rakyat. Jika contohnya YB Bintulu, jika ramai lagi pesakit-pesakit yang memerlukan hemodialisis di Hospital Bintulu, insya-Allah kerajaan akan pasti menambahkan bilangan dan juga meluaskan kawasan untuk hemodialisis ini. Selanjutnya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Muhammad telah memaklumkan bahawa isu pembangunan Sekolah Kebangsaan Tambir Samarahan akan dipertimbangkan dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Sekolah Kebangsaan Tambir Samarahan dan saya ingin maklumkan bahawa ini akan diberi pertimbangan yang sewajarnya dalam rancangan Malaysia ke-12. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kota Semarahan, Rubiah Wang dalam persidangan Dewan Rakyat hari ini. Sekian bersama saya, Janet Bennett dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS. Salam UKAS.